Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua. Okey, macam biasa anda bertemu saya sekali lagi di dalam sesi live pada hari ini. Dan untuk sesi kali ini, aku dalam segmen yang kita perkenalkan pada tahun lepas, iaitu Aku Kaya Beriman, insya-Allah. Okey, kali ini kita membawakan seorang lagi tetamu sebab kita pun tahu kita ni tak lari daripada sebarang cabaran. Kita tak lari daripada sebarang, orang kata apa, masalah. So terlalu banyak cabaran, terlalu banyak masalah dalam hidup. Ditambah pula bila kita ni memilih jalan untuk berniaga. Okey, satu, saya faham, saya pasti juga anda yang buat perniagaan adalah untuk nak ubah nasib diri sendiri, nasib keluarga. Betul ke betul? Kan? Tetapi bila kita masuk ke dalam dunia perniagaan, hidup kita yang biasa ni pun sebenarnya banyak lagi benda yang kita tak selesai. Pun dah banyak juga dia punya cabaran. Kalau tak berniaga pun mencabar juga hidup. Tapi bila kita tambah pula, bila kita berniaga pula, sudah pasti akan ada banyak cabaran dia. Jadi malam ni saya membawakan seorang tokoh yang saya rasa daripada kecil saya memang membesar tengok beliau di kaca TV, kan, di mana-mana siaran televisyen pun, kemudian dengar pula di radio. Sentiasa bila kita ada masalah dulu dalam pelajaran, beliaulah tempat kita semua kita kata mendapat sumber ilmu, insya-Allah. Dengan izin Allah, kita mendapat sumber ilmu, kita mendapat kekuatan kat situ. Okey, jadi saya malam ni tak nak buang masa. Saya pasti anda semua dah pun share, kan, dah tekan butang share ke belum tu? Kata nak jadi manusia yang bermanfaat. Kata nak jadi manusia yang sama-sama menyebar kebaikan. Kalaulah itu dapat membantu kita membina lebih banyak keberkatan dalam hidup, jadi saya menyarankan you all tekan je lah butang share tu. Boleh ke boleh ni? Okay, so saya tak nak buang masa, saya nak menampilkan tokoh ini yang kita hormati, yang kita sanjungi ketinggian ilmu beliau. Dia kalau tanya tarikh lahir je, habislah korang, tak boleh nak cover apa dah. Okay, saya tanpa membuang masa nak menjemput kita punya professional motivator kita yang anda kenali, iaitu tidak lain tidak bukan saya mempersilakan yang kita hormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Dipersilakan Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Najib. Terima kasih banyak-banyak. Allah, saya pula macam berdebar-debar. Kan? Nervous pula nak cakap dengan Datuk malam ni. InsyaAllah. Okey, Datuk apa khabar? Datuk sihat? Teruskan. Saya sihat, syukur Alhamdulillah. Sihat-sihat orang lama lah. Sihat-sihat orang tua. Sebab saya tengok Datuk daripada dulu saya kecil ke sekarang ke, saya nampak macam tak berubah. Macam tu juga. Banyak perubahan. Ni mesti ada rahsia ni Datuk. Sekarang dah habis muda dah. Okey Datuk, baik. Datuk, insya-Allah pada malam ni kita nak bercakap dalam satu topik di dalam segmen kita, iaitu Aku Kaya Beriman. Kita nak bercakap tentang tajuknya adalah putus harapan. Masih ada lagi jalan penyelesaian dia. Jadi kalau kita tengok Datuk hari ni, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni di Facebook yang menjalankan perniagaan Datuk. Tapi tu saya kata tadi, sebelum dia berniaga pun dalam hidup dia memang dah banyak masalah dah. Betul. Kan? Ada ke Datuk dalam hidup kita ni yang memang tak ada masalah? Mungkin kita boleh bagi introduction macam tu Datuk. Dipersilakan Datuk. Okey, terima kasih Tuan Haji dan semua sahabat usahawan-usahawan yang dapat bersama kita pada malam ni. Pertamanya kena ingat yang you all dapat bersama kita malam ni pun anda, Najib dan saya adalah kiriman Tuhan. Tuhan utus kita ke dunia for a good reason. Sebab tanpa anda, tanpa saya, tanpa Haji Najib As-Sadaq, dunia tidak sempurna. Kalau dunia dah sempurna tanpa kita, Tuhan tak perlu cipta kita. Always remember that. So, you, me, everybody, kita ni semua adalah ciptaan Tuhan dan kiriman Tuhan. Ni bukannya drama lelaki kiriman Tuhan, bidadari kiriman Tuhan. Tu drama. Ni betul-betul punya hidup. Itu satu. Jadi kalau kita kiriman Tuhan, kita ni hamba. Kita hamba, kita juga khalifah, pentadbir dunia. Jadi satu hadis yang sangat kritikal sangat besar
yang dapat menjawab usikan daripada Najib, bukan soalan ya. Kalau ada ke orang yang tidak diuji? Nabi bersabda, hadis riwayat Bukhari, Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Jadi kalau orang tidak diuji macam Firaun, ya, dia tak pernah sakit, semua dia beres, semua jadi, semua cantik, maka dia akhirnya angkuh, dia jadi sombong, akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Tuhan bila kasih akan hambanya diuji. Jadi manusia kena diuji kalau Tuhan kasih kat kita. Satu. Yang keduanya, satu juga hadis. Kalau Tok Abah ni, saya bahasakan diri saya Tok Abah ya. Kalau Tok Abah cakap, you tak payah dengar, tak apa. Tapi kalau hadis, kita kena pegang. Ya, hadis yang sahih juga berbunyi, Nabi bersabda, Tuhan kalau nak bagi kebaikan kepada hambanya, dia mulakan dengan ujian, dia mulakan dengan musibah, dia mulakan dengan banjir, dia mulakan dengan gempa, dia mulakan dengan sakit, dia mulakan dengan down. Itu tanda Tuhan nak bagi kita sesuatu yang lebih baik. Sebab dalam hadis lain, ni 3 hadis, cukuplah tu. Ya, 3 hadis. Hadis ketiga apa? Ya, Tuhan takkan ambil sesuatu daripada hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Pandai, betul. Ya, itu dia. So ni 3 solid evidence ataupun fakta yang menyokong bahawa tidak ada manusia yang Tuhan sayang, yang memang hebat kiriman Tuhan ini, yang tidak diuji. Dan Tuhan uji sebab kita ni kan hamba. Tuhan uji sebab Tuhan kan sayang kat kita. Tuhan uji sebab dia nak gantikan, nak bagi yang lebih baik. Dan of course lah, ya, kita ni kalau tak diuji, hidup kita tidak sempurna. Ada siang, ada malam. Ada sakit, ada sihat. Ya, ada hitam, ada putih. Ya, ada lelaki, ada perempuan. Jadi ada kejayaan, ada kegagalan. Jadi kalau kita pernah menghadapi kegagalan, ujian, maka hidup kita sempurna. We complete our life. Jadi tanpa ujian, hidup kita tak sempurna. Ibarat malam tanpa siang. Wallahu a'lam. Allah, kan. Jadi maknanya tu, kita patut bersyukur bila dapat ujian ni. Sebab maksudnya itu tanda Allah Ta'ala, dia sayangkan kita. Masih ada harapan, masih ada peluang, Datuk. Betul, Datuk, macam tu? Betul, tepat sekali. Tapi Datuk, persoalan kedua, kadang-kadang dia tengok macam ni, ada setengah orang yang kadang dia PM tepi, Datuk. Sekarang ni zaman-zaman PM tepi, DM tepi, kan, zaman sekarang. Jadi PM tepi, dia pun cakap, dia tak nak tanya PM, dia PM tepi pula. Kak Najib pula yang dia PM-nya. Dia kata, Datuk, orang lain tu, Datuk, dia kata, dia tengok berjaya macam tak banyak pun ujian. Tapi kenapa aku je yang diuji? Kenapa orang lain senang je nak berjaya? Dia buat jualan, stok licin. Dia, Datuk, sampai terpaksa makan sini, Datuk. Dia jual tempoyak, dia makan anak beranak nak habiskan stok. Jadi macam mana tu, Datuk? Wow. Ya, Tuhan itu tidak adil, Datuk. Macam Tuhan tak adil ya. Tapi hakikatnya kita tahu Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan 99 sifat-sifat lain. Ya. Jadi oleh kerana Tuhan adil, Tuhan penyayang, Tuhan pengasih, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui, maka Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya yang menzalimi dirinya. So kenapa pula orang lain nampak okey je, aku je yang sengsara, pasal apa pula? Itu sebabnya satu motivasi yang sangat besar ya, untuk orang Kristian mungkin ada dalam Bible, untuk orang Buddhis ada dalam kitabnya ya, Tripitaka ya, Dhamma ya, mungkin orang Hindu ada dalam kitab, dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ya, yang semua orang sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji hambanya melampaui kemampuan hambanya untuk menanggung ujian itu. Jadi Tuhan akan bagi kita ujian ngam-ngam, ya, just right within our capacity to withstand and to resolve the problem. Jadi Tuhan tahu, Tuhan Maha mengetahui, ya. Jadi Tuhan akan uji kita setakat kemampuan kita. Jadi orang yang hebat, orang hebat macam Haji Najib, ujiannya kena lebih berat. Kena berat. Sebab orang hebat ujiannya berat. Orang yang biasa-biasa ujiannya biasa-biasa. Orang yang lemah ujiannya sedikit. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu satu pegangan ya. Dan satu lagi, itu sebabnya bila Tok Abah terbaca satu ayat yang sangat luar biasa. Dia kata bila Nabi describe tentang orang yang beriman ni, ya, sangat hebat orang yang beriman itu.
Ya, sebenarnya ayat Quran ya. Sangat hebat orang yang beriman itu, sebab bila dia diberi nikmat, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan bila diberikan ujian, dia bersabar dan itu baik untuknya. Jadi macam Najib cakap tadi lah, ya, kalau Allah bagi kita ujian itu baik, itu anugerah. Orang yang dibagi sakit contohnya dan dia redha, setiap saat dia sakit dan redha, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. 1 minit kita sakit dan redha, macam kita beribadah 1 jam ibadah sunat tak henti-henti. Masya Allah, ya. Artinya kita kalau diuji oleh Tuhan itu dan kita redha, maka ianya sebagai satu anugerah. So jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab kita tak tahu penderitaan dia, ya. Yang kita nampak dia berjaya, yang nampak dia punya jualan laku, yang nampak dia punya rumah tangga okey. Yang kita nampak, yang kita tak nampak, berapa lama dia sengsara, berapa kali dia jatuh, berapa kali dia berkonflik, kita tak tahu. Yang kita nampak cuma dari segi luaran. So ingat Tuhan itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Kena ingat tu untuk kita yang beragama lah. Untuk yang tidak beragama, mungkin cara mereka masing-masing gunakan logik dan rasional dan sebagainya. Itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, ya, kalau kita tengok kanak-kanak bila dia kena sakit cacar, ya, chicken pox, dia insya-Allah tak akan kena the whole life. Artinya dia akan dapat immunity sejak kecil. Kanak-kanak yang kena mumps, beguk ya, beguk ke whatever lah. Orang Sabah kata gajah-gajahan, ya. Bengkak cantik, ya. Orang Brunei pun kata gajah-gajahan, macam gajah lah, ya. So orang yang kecil kena mumps, dia tidak akan kena lagi sampai dewasa, insya-Allah, kecuali ada new strain atau yang timbul lah. Jadi bila kita kena penyakit, kita dapat kekuatan atau immunity. Bila kita diuji, baru kita tahu kita ni hebat, kita ni cemerlang, ya, kita ni orang yang gigih. Sebab ikut kajian demikian di Malaysia saja, kebanyakan mereka yang berjaya dan jadi jutawan paling kurang 5, 6, 7 kali telah bankrupt. Itu sebabnya kita selalu dipesan oleh orang-orang yang pandai, yang banyak pengalaman, ya. Bukan sembarang orang. Dia kata apa? Bagi contoh, ya. Daripada kecil, Tok Abah kecil masa tahun 58, Tok Abah masuk then you can calculate my age. Tahun 58 Tok Abah darjah 1, umur 7 tahun. Tahun 58, ayah Najib pun belum lahir. Saya dah masuk sekolah. Ya. So apa kata cikgu? Cikgu darjah 1, ya. Cikgu Rogayah binti Abdul Hamid, dia kata, Muhammad Fadilah, kegagalan itu tangga kejayaan. So failure is the success of the steps towards success. Dan apa kata, saya suka kata Henry Ford. Henry Ford kata apa? Ya, since failure is the steps towards success, if you want to be successful twice as fast, you must make twice as much mistake and failures. Jadi kalau kita nak cepat berjaya, kita kena banyak 2 kali ganda membuat kesilapan. Tapi maksud membuat kesilapan ialah bukan sengaja buat silap. Artinya bila kita mencuba sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita akan ada harapan buat silap. Bila kita banyak buat kerja, banyak buat usaha, ada peluang untuk buat silap. Jadi banyak silap sebab kita banyak usaha. Kalau kita tak buat apa-apa, kita tak buat apa-apa kesilapan. Kalau tak buat apa-apa, you cannot make mistake. But tidak buat apa-apa ialah satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Jadi jangan buat kesilapan yang sangat besar dengan tak buat apa-apa. Jadi makin banyak kita bertindak, makin banyak kita ada peluang untuk silap dan gagal. Itulah tangga kejayaan demikian. Sebab orang yang bijak, dia terantuk terus tengadah. Orang yang pandai belajar daripada kesilapannya. Orang yang bijaksana, orang lain terantuk, dia berubah. Orang lain gagal, dia learn something. Dia belajar sesuatu. Jadi jangan takut untuk gagal dan jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Sebab, ya, we propose, God disposes. Kita merancang, Tuhan mengkabulkan. Wa makaru wa makarallah, wallahul khairul makirin. Ya, kita merancang, Tuhan merancang, perancangan Tuhan yang terbaik. Dan jangan kita give up. Ya, bila kita diuji dan kita redha dan kita bangkit semula dan kita cari jalan dan laburkan diri dengan cari ilmu, pasti ada pencahayaan. Last word for this question. Bila kita ada doa, pasti ada harapan. Bila ada usaha,
pasti ada jalan. Betul ya. Terima kasih Datuk atas apa yang Datuk perkatakan tadi. Maksudnya Datuk, setiap orang yang berjaya dia mesti melalui orang kata macam kalau rukun kejayaan tu salah satunya adalah kegagalan yang kita panggil bersifat sementara. Cuma Betul. kadang-kadang kita ni Datuk, kita manusia ni kita lupa, kita ingat alah aku dah gagal ni, mesti aku dah tak boleh nak bangkit. Aku mungkin dah buat macam-macam nak ubah hidup, nak ubah nasib keluarga aku. Tapi masih lagi tak berjaya. Tu asyik nak bandingkan diri dengan orang tu. Correct, Okey, correct. padahal yang hari tu mungkin jualan dia mungkin naik, hari tu mungkin naik 200 atau RM500 dia punya jualan meningkat. Tapi dia tak nak bandingkan dengan diri dia yang dulu. Yang mungkin dulu satu hari sale dia RM5, RM10. Tapi sebab dia Betul. bandingkan dengan orang yang buat RM1,000, RM2,000 sehari menyebabkan dia rasa macam dia rasa down Datuk. Betul. Jadi saya suka nak tanya sebab kalau dah kita bersama dengan Datuk ni kita kena tanya banyak soalan. Okey, supaya otak kita ni dia berfikir, otak kita ni di-stretchkan dia supaya masuk ilmu-ilmu yang Datuk nak berikan kepada kita semua malam ni insya-Allah. Okey, dan saya nak anda semua pastikan stay tune bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana ni. Kena dengar lagi sebab saya ada terlalu banyak soalan saya nak tanyakan pada Datuk. Dan soalan yang seterusnya Datuk, kalau kita melihat kepada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sebelum menjadi nabi, menjadi rasul, baginda ni dididik dengan menjadi usahawan. Ya. Bermaksud baginda menggembala kambing, baginda kena mengusahakan perniagaan Sayyidatina Khadijah. Baginda ni adalah sedang dalam proses untuk di-develop ataupun pembinaan menjadi seorang penyampai dan seorang manusia yang sangat berpengaruh di seluruh dunia sampai hari ini. Okey, tapi baginda juga pastinya tidak lari daripada diuji kegagalan. Sama juga dengan kita yang hari ini berniaga Datuk. Cuma apakah nasihat Datuk kepada mereka yang mungkin macam Datuk kata tadi kan, mungkin dia dah seram dengan Datuk. Kan Datuk kata tadi 5-6 kali gagal, 5-6 kali bankrupt. Aku ni baru 2 kali rasa ni. Jadi dia mungkin dia countdown pula. Ada banyak lagi ni. Tapi tak apalah, bermaksud you all dah ready. Tapi apakah caranya Datuk untuk kita bangkit daripada, sebab bila kita diasak dengan kegagalan Datuk, pastinya memberi kesan kepada hati kita. Kita rasa macam yelah macam dah luka berdarah. Dia ada kesan impact dia. Jadi macam mana nak bangkitkan balik hati dia, nak bangkitkan diri dia supaya dia boleh terus bangun kan, dan terus bermotivasi untuk nak mulakan semula apa yang dia dah mulakan Datuk. Baik, bagus. Kadang-kadang kita kalau dah bawa kereta lama, ni untuk jawab soalan tu kita bagi satu bidalan lah, satu apa nak kata tu kisah, satu metafora. Saya nak cakap kata metafora ya, satu perbandingan. Kalau kita bawa kereta lama lah ya, kereta lama tu memang bagus ya. Macam kita lah, kita dah lama berniaga. Lama means tahun, 2 tahun, 3 tahun bukannya bagus start ya. Jadi kadang-kadang kereta yang dah lama tu kadang-kadang kita bawa bagus, lebih-lebih rosak. Ya, sangkut. Apa kita nak buat untuk memastikan kereta tu berjalan dengan baik? Kita kadang-kadang kita pergi ke mekanik kena, "Cik, kereta Encik ni dah 10 tahun Cik. Encik kena overhaul engine Cik." Overhaul. Itu perkataan yang Tok Abah nak pakai, nak pinjam. Ya, sebab kita ni kena overhaul diri kita. Bila kita menghadapi masalah, cuba overhaul diri kita. Sebab tahun 84, Tok Abah masa tu tengah buat PhD last semester lah. Buat PhD dalam bidang psikologi. So, Tok Abah bertanya pada seorang profesor. Dia ni orang Yahudi, American professor kat Amerika, dan dia Yahudi lah, ya, Jew. And he's very, very smart. Profesor Berkowitz namanya. Memang hebat. Hidung pun bengkok macam Yahudi betul. Tok-tok. So, Prof, ya. So, if we are faced with so many problems after problems, what are we supposed to do? How are we going to counsel someone having problems after problems? Bagaimana kita nak mengcounsel orang yang sentiasa dihadapi masalah? Katalah saya ada masalah demi masalah. Bagaimana saya nak betulkan diri saya? Dia pandang diri saya, lepas tu kata, "Muhammad, your current problem is because of the current you." Masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang. Hati kamu yang sekarang, otak kamu yang sekarang, pemikiran sekarang, sikap kamu yang sekarang, tindak tanduk kamu yang sekarang, hubungan kamu yang sekarang, dan rentetan lah semua. Jadi, if you want to remove all your problem, to resolve all your problem, nak selesaikan semua masalah, be a new you, become a new you. Jadi orang baru. Itu yang selalu konsep yang Tok Abah mula
mula gunakan masa balik daripada Amerika selepas PhD, Tok Abang mula hebatkan kat Malaysia, jom jadi orang baru. Jom jadi orang baru. Ya, jangan jadi orang lama. Ya. So macam mana nak jadi orang baru? Inilah soalan tadi. Bagaimana kita nak bangkit semula? Nak bangkit semula kena jadi orang baru. Ya, sebab kata-kata lama yang kita biasa dengar. Einstein kata, orang yang paling bodoh ialah orang yang bertindak dengan cara yang sama tetapi mengharapkan hasil yang bertambah baik, hasil yang berbeza. Bodoh. Ya, dan Nabi bersabda, gila tu gila ni, orang gila, kata Einstein. Orang bodoh, sabda Nabi. Nabi bersabda, orang bodoh ialah orang yang lalu tepi satu lubang, dipatuk dia ular bisa. Tapi besok lalu lagi di jalan yang sama, di tepi lubang yang sama, dipatuk lagi dia ular yang sama. Bodoh, goblok, brengsek, bengong, memang bengong, memang bodoh, memang ya Allah nak terberuk. Ya, Allahumma selamat. Saya gurau, Tok Abah gurau, jangan marah ya. Dua orang besan saya orang Kelantan. Jadi kekadai Tok Abah kena kecek Kelantan lah. Walaupun saya ni Jawa Kelang. Tapi kena kecek Kelantan. Nak buat guana ya. Macam si Bugis Johor ni lain. Bugis Johor isteri saya pengen Bugis juga. Tapi ni Jawa asli. Okey, baik. So jom kita overhaul diri kita jadi orang baru. Bila kita jadi orang baru, maka semua masalah, semua penyakit, semua cabaran, semua ujian tak betah, tak selesa, dah tak sesuai dengan badan kita. Itu sebabnya bila seorang ulama besar bernama Hasan Al-Basri ditanya oleh ramai orang lah masa dia mengajar, wahai Tuan Guru Hasan Basri, aku ada masalah rumah tangga, selalu gaduh-gaduh, ya, apa nak buat? Maka Hasan Basri pandang dia sampai, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, bersihkan hati kamu, semua masalah rumah tangga kamu akan selesai. Dia pun balik dan lakukan dengan izin Allah, semua masalah selesai. Ya, datang pula orang lain tanya, aku dah lama kahwin, tapi aku tak ada zuriat, tak ada anak, apa nak buat? Dipandangnya orang bertanya, solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, ya, dan bersihkan hati kamu, kamu akan dapat zuriat insya-Allah. Ya, dia pun balik dan lakukan apa yang sewajarnya, maka dengan izin Allah semuanya selesai. Ya, lepas tu datang pula, ni yang berkaitan dengan soalan Najib tadi, Haji Najib. Aku ni seorang petani, ya, dan aku juga berniaga lah, ya. Ternakanku banyak mati, sayur-sayur tanam-tanamanku semua mati tak menjadi, aku banyak hutang, aku memang susah, jadi apa yang patut aku buat? Hasan Basri pandang dia, solat taubat dan istighfar, dan insya-Allah semua masalah kamu akan selesai. Jadi anak murid duk perhati aja, soalan berbeza-beza, macam-macam soalan datang, tapi jawapannya solat taubat istighfar, solat taubat istighfar, solat taubat istighfar. Jadi akhirnya seorang pelajar bertanya, wahai Tuan Guru, kenapa macam-macam masalah yang orang tanya kepada Tuan Guru tapi jawapannya masih sama, iaitu solat taubat dan istighfar. Tak ada ke jawapan lain? Maka apa kata Hasan Al-Basri, lupakah kamu akan surah Nur ayat 10. Surah Nur ayat 10, ya, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas diri kamu, dan andai kata Allah itu, Tuhan itu bukan penerima taubat, Allah tak ampunkan dosa kita, ya, dan Allah Maha bijaksana, Allah tahu apa yang patut diberi kat kita, nescaya kamu akan dapat kesulitan demi kesulitan. Rumusannya, kalau Tuhan tak ampunkan dosa kita, maka kita akan dapat problem after problem after problem. That's why semua masalah yang diajukan kepada Hasan Basri, dia kata apa? Solat taubat, istighfar. Solat taubat, istighfar. Solat taubat tiap malam, istighfar 100 kali. Ya, Nabi bersabda, aku bertaubat 100 kali sehari. Nabi istighfar 100 kali. Ada dua hadis, ya. Satu 70 kali pun betul, 100 kali pun betul. Kita ambil yang 100 lah sebab kita banyak dosa. Jadi salah satu solusi, baru satu, ada berpuluh, beratus solusi untuk bangkit semula. Tapi salah satu solusi adalah betulkan diri kita, sebab kebahagiaan, rezeki itu ibarat cahaya. Ilmu ibarat cahaya, dan cahaya tak akan masuk dalam hati yang gelap. Inspirasi, ilham dari Tuhan, hidayah Tuhan. Bila Tuhan bagi kita hidayah, semua masalah selesai. Tapi kalau hidayah tak turun, kita tak boleh selesaikan masalah kita. Semua masalah kita ada solusi. Solusi itu datang dalam bentuk inspirasi, idea, hidayah. Ya, dan hidayah tak akan masuk ke dalam hati yang gelap. Itu sebabnya betul lah kata Hasan Basri, semua masalah solusinya
solat taubat. Apa jadi? Titik-titik hitam kat hati kita akan gugur dengan solat taubat. Titik-titik hitam sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Istighfar, setiap kali astaghfirullahalazim, satu titik hitam gugur. Jadi sebenarnya langkah pertama untuk overhaul diri kita, nak betulkan diri kita, ialah dengan apa nak kata orang tu, bersihkan hati kita dengan solat taubat istighfar. Ini disokong oleh kata ada sabda Nabi, dalam diri kamu ada seketul daging. Kalau seketul daging tu bersih, satu badan akan hebat, sehat, sejahtera. Tapi kalau seketul daging tu kotor, satu badan sengsara, sakit, bermasalah. You tahu, semua orang tahu, seketul daging itu adalah qalbu. Jadi macam mana kita nak betulkan qalbu atau hati itu? Solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran, mulakan bagi salam, cuci tandas, cuci pinggan, and all those rentetan ribu-ribu cara nak cuci hati. But the basic thing, solat taubat, istighfar. Okay, itu baru satu cara lah untuk kita bangkit semula. Jadi nak overhaul diri kita, kita kena betulkan diri kita. Pertama, betulkan hati. Saya repeat kali ke-10. Solat taubat. Mula ya, untuk orang Islam malam ni ya. Mulai hari ni, malam ni, terus. Kita jangan tidur sebelum solat taubat dan istighfar 100 kali. Sebab tidur itu ibarat mati. That's why kita bangun tidur. Sekadar puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Dan kepada kami akan dikembalikan. Masa bila kita mati? Tidur itu ibarat mati. Oleh kerana anda dan saya faham tidur itu ibarat mati, apa yang kita patut buat sebelum kita mati, yakni tidur? Taubat. Tapi berapa orang yang agak-agaknya di kalangan usahawan-usahawan yang bersama kita malam ini dan semua usahawan di Malaysia, agak-agaknya berapa persen usahawan yang solat taubat tiap malam? Jangan tanya orang lain, tanya diri kita. Don't worry about other people. Focus on ourselves. Aku buat tak? Kalau dah buat, jangan sombong. Kalau dah buat, jangan sombong. Aku dah buat dah lama aku buat. Jangan sombong. Tapi masih ada masalah. Sebab itu baru satu kaedah untuk overhaul diri awak. Iaitu dengan solat taubat. Ya. Betulkan hati. Yang keduanya, betulkan kepala. Untuk selesaikan masalah, untuk bangkit semula, untuk jadi usahawan yang cemerlang, gemilang dan dapat rahmat dan hidayah Allah, kita kena betulkan kepala. Sebab Nabi yang bersabda, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. Ini orang putih kata, oh NLP, ada law of attraction and all those. Okay lah, whatever you call it, never mind. Tapi Nabi bersabda, hadis kursi, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Whatever you think, whatever you focus, itu yang akan berlaku. Itu based on hadis, ya, hadis kursi, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So you cannot go anywhere, ya. Memang tidak akan silap. Jadi betulkan kepala kita. Dan ini yang menarik. Tok Abah ni seorang, I'm a psychologist. So saya dididik cara sekular. Ya, saya tak pernah belajar agama secara formal, tak pernah. Jadi sikit-sikit macam Najib ni orang Johor dia ada kelas khas ya, kelas igama, kelas khas. Yang memang semua orang Johor syukur ya, ada belajar agama ya, sekolah rendah, sekolah menengah, fantastic ya, sekurang-kurangnya 6 tahun, fantastic. Bagus foundation ya, asas yang sangat luar biasa. Tanya orang Johor, termasuk isteri saya orang Muar ya, memang dilatih dengan cara yang bagus ya. Itu je. So alhamdulillah. Okey. Orang Keluang Men macam Najib ni, Keluang Men memang selakin dari Kelakar, tetapi dia juga orang yang insya-Allah baik. Okey. So itu sebabnya kita kena betulkan. Kata seorang pakar bernama Johnny Amberling. Johnny Amberling ni dia health specialist ya. Dia kata apa? Dia ikut kajian beliau. The way dia buat kajian saya tak tahu, tapi boleh Google ya. Johnny Amberling buat kajian. Setiap hari kita berbicara dengan diri kita. We talk to ourselves about 50,000 times. 50,000 kali kita bercakap pada diri kita sendiri. Awak bertanya, Tok Abah, ya ke? Bukan gila ke kalau cakap dengan diri sendiri? Tak, bukan gila, normal. Macam Tok Abah nak pakai baju malam tadi malam ni. Nak pilih baju. Dalam banyak baju yang tergantung tu, baju mana aku nak pakai? Aku nak bercakap tentang motivasi, nak bagi semangat, nak bagi ceria. Oh, Nabi juga suka warna pink. Warna barang jambu ni semangat, sehat, motivasi dan juga harapan. So saya pun okey, aku nak pakai baju pink. Sebab ada baju hijau dah digantung, baju coklat dah digantung, baju warna kuning dah digantung. Saya fikir macam. So saya bercakap pada diri saya 10 soalan nak pilih baju. Dah tu butang mana butang. Butang pun ada yang ada pink-pink sikit, ada, tapi saya pilih butang ya, putih dan hitam. Kenapa? Putih hitam tu, warna putih warna kegemaran Nabi, warna hitam warna kegemaran Nabi. So ada sunnahnya. Dan putih hitam mean commitment. Black and white. Put it in black and white. Commitment.
sungguh-sungguh. Jadi apa pun yang kita buat kena ada faham ya, ada faham, ada sebab, ada hikmahnya. So 50 ribu kali kita bercakap pada diri kita, berfikir dan bercakap. Berfikir pun macam bercakap pada diri lah. Tetapi itu bukan isu. Isunya ialah, ni dia. 80% our self-talk. 80% bicarakan diri kita adalah dalam bentuk yang suzon. Dalam bentuk yang negatif. Aku ni memang, kata Najib tu lah, aku ni memang teruk lah, aku memang payah lah. Dia lain lah, dia Jawa, dia Bugis, aku Melayu, aku ni mata payah sikit. Aku ni memang, dia Najib handsome, aku Jawa, tak apa handsome, aku. Jadi kita banyak cakap yang tak elok tentang diri kita. Ini kajian ya, bukan cakap Tok Abah ni. This is not what I say. Ini based on research. 80% pemikiran kita dan bicara ke diri kita negatif. Dan ingat pesan Nabi, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Jadi kalau kita bercakap pada diri kita 80% negatif, aku ni susah, aku ni tak mungkin berjaya, aku ni payahlah, aku ni memang takat ni aje lah, aku mungkin takat paling banyak pun 5,000 je sebulan ko untung ke, ataupun 10,000. Itu maksimum lah. If that is what you think, that's what you get. Sebab Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. 80% pemikiran kita adalah negatif dan malangnya kita percaya dengan kata-kata negatif itu. Itu dia. Nak overhaul diri, okey. Masa tak panjang, tapi tak apa nak cepatkan sikit, nak rumuskan. Okey, betulkan hati. Betulkan kepala. Nombor 2. Nombor 3, betulkan kita punya tindak tanduk. Dan I can assure you, whatever you do, apa pun yang tuan-puan, adik-adik, anak-anak lakukan dan Tok Abah lakukan, belum cukup baik. Belum sempurna. Sebab hidup kita ya, I always call myself, I regard myself as, we are work in progress. Semua kita ni masih dalam proses pembaikan diri. Tok Abah dah hampir 70 tahun. By this Julai, Tok Abah akan gelap 70 tahun. So, by this Julai, ya, walaupun dah dekat 70 tahun, dah nak masuk 70 tahun ni, dah masuk 7 Series. 7 Series mahal tu. BMW 7 Series mahal tu. Dan power tu. Power. dan mahal. Dan laju. Ya. So, tu sebabnya kita kena ingat, ya, kita ni dalam proses pembaikan diri. Nobody boleh mengaku, Alhamdulillah aku dah okey, aku dah jadi baik, aku dah berjaya. Siapakah orang yang bodoh? Orang yang bodoh ialah yang yakin akan kehebatan dirinya, kecerdasan otaknya, kejayaannya, kebaikannya. Itu orang yang bodoh. Siapakah orang yang pandai? Orang yang pandai ialah orang yang sedar dia banyak kelemahan dan perbaiki. Sedar dia banyak dosa dan bertaubat. Banyak benda yang dia kena betulkan. Sebab nobody is perfect. Nobody is maksum. Nobody is. We are all work in progress. Jadi tindak tanduk kita, daripada kita nak tidur, sampailah setiap, kalau kita boleh kaji one by one, everything that we do, ada room for improvement. Okay, dalam masa seminit, Tok cuba buat senarai ya. Tidur, sebelum tidur yang paling betul, jom kita buat sama-sama ya. Solat taubat, istighfar. Lepas tu kita solat istikharah. Ya, tidak akan rugi orang bermusyarat. Ingat usahawan-usahawan, tak akan rugi orang bermusyarat, bincang. Takkan menyesal orang istikharah. As a business person, as an entrepreneur, kita akan buat banyak keputusan, banyak decision, banyak kata orang tu tindakan-tindakan. Takkan rugi orang bermusyarat, bincang dengan members, dengan ahli, dengan orang yang pakar, dengan mentor, dengan sifu, dengan siapa-siapa, dengan keluarga, dengan ibu bapa, dengan pasangan. Takkan rugi orang bermusyarat, takkan menyesal orang istikharah. How many of you, termasuk Tok Abah, yang every time kita menghadapi situasi, kita musyarat, kita istikharah. Musyarat, istikharah. Kita takkan silap. Kita bukan takkan silap, kita takkan rugi, kita takkan menyesal. Okeylah tu. Okeylah tu. Itu sebabnya sebelum tidur, solat taubat, istighfar, istikharah dan tutup dengan witir. Allah itu witir, Tuhan itu ganjil witir. Tuhan suka kita witir tiap-tiap malam sepanjang tahun, bukan tunggu lepas tarawih. Check, don't argue with me. Itu semua betulnya based on Imam Syafi'i, semua 4 imam besar, semua 4 mazhab, semua memang suruh kita solat witir tiap-tiap malam. Tapi survey tu apa? Tak sampai 3% orang Islam di Malaysia yang solat witir tiap malam di luar Ramadan. Tak sampai 3%. Jadi orang yang betul-betul nak cuba jadi baik masih terlampau kecil bilangannya. Ya, itu sebabnya betul kata firman Allah, wa qalilun min ibadah syakur. Ya, dan sangat kecil bilangan hamba-Ku yang bersyukur. Itu pun masalah satu lagi. Kenapa kita gagal? Ya, barang siapa bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Confirm. Itu Quran. Barang siapa yang tak bersyukur, barang siapa yang kufur nikmat, siap kau. Siksaan ku amat pedih, termasuk ditarik balik ke nikmat yang Tuhan beri tu, ditarik balik sebab kita kurang bersyukur, tak bersyukur.
Dan yang bersyukur cuma lebih kurang tak tahulah berapa peratus, tapi ikut estimasi saya, tak ada based on apa-apa, tapi sebagai seorang psikologis, mungkin that 3% lah. That 3% yang Tuan kata kecil itu mungkin 3%, sebab ikut kajian daripada psikologi satu dunia, about 3% orang cemerlang on the right group, ya, yang 3% 400 yang bermasalah, ya, dan yang kebanyakannya 94% tu orang yang normal, under the bell curve, the bell shape, ya. 94% orang normal. So 3% dah outliers, yang belah kanan, yang cemerlang, yang hebat. Jom anda dan Tok Abah kita masuk 3% yang kanan, yang cemerlang. So malam ni solat taubat, istighfar, ya, maafkan orang, lepas tu solat istikharah, solat hajat, and then tutup dengan witir. Tidur mengiring ke kanan, ikut sunnah, ikut sains. Tidur yang sangat berkualiti, dapat pahala. Bangun tidur, senyum, angkat tangan doa. Kalau boleh bangun tidur senyum, menghadap kiblat, angkat tangan doa. Masuk bilik air kaki kiri, akan merangsang otak kanan, otak iman, otak kreativiti. Keluar bilik air kaki kanan, merangsang otak kiri, otak sains, otak matematik, otak calculation, otak untung rugi, otak hitam putih. Nampak? Masuk bilik air, keluar bilik air pun tak betul ataupun tak perasan. Macam mana nak jadi usahawan yang betul-betul terbilang dan bangkit dengan hebat? So banyak tindak tanduk kita, pakai baju tangan kanan dulu. Pakai seluar dalam sambil duduk, bukan sambil berdiri. Atau Abah boleh rangkatkan beribu-ribu sunnah yang kita, ataupun cara yang betul yang anda dan Tok Abah masih belum lakukan dengan sempurna. Jadi overhaul diri kita. Ya, sarapan yang terbaik, makan buah dahulu. And then makan roti ke cereal ke whatever you want to take, you must take fruit first before any meal. Sarapan makan buah. Makan tengah hari makan buah dulu. Dan elakkan makan malam, makan petang. Kenapa? Sebab penghazaman efisien sebelum matahari terbenam. Ini saintifik dan sunnahnya. Nampak? Sunnah dan sains, sunnah dan sains, sunnah dan sains. Because I'm a scientist. Yeah? So saya belajar sikit-sikit sunnah. So saya kata, wow, that is scientific. That's good. Jadi saya akan excited. Balighu anni walau ayah, maka saya pun sampaikanlah. Walaupun satu maklumat, satu ayat, saya sampaikan. Jadi sebenarnya nak overhaul diri kita ni, kita betulkan hati makin cantik, fikiran positif, husnuzan, tindak tanduk bertambah baik, hubungan. Ya, nanti Tok Abah akan terangkan bila Najib tanya nanti bagaimana nak serasikan roh kita dengan pelanggan. Bila roh kita dengan kita sebagai entrepreneur, usahawan dengan pelanggan serasi, kita mudah berkomunikasi mereka mudah sayang kat kita, mudah membeli jual beli dengan kita, dan mereka akan tidak bersangka buruk dan tidak akan timbulkan masalah. Serasikan roh antara diri kita dengan semua orang. Ya, doa dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan pekerja-pekerja, dengan pelanggan, dengan siapa-siapa pun. Serasikan roh. Bagaimana caranya? Nanti kita bincang. Barulah kita dapat bangkit semula. So betulkan tindak tanduk, betulkan ibadah, betulkan hubungan, betulkan penampilan. Ya. Sebabnya pakar-pakar kata kalau nak berjaya, pastikan awak mempamerkan penampilan orang yang berjaya. Orang sudah berjaya. Katalah nak jadi kaya, kalau itulah satu matlamat anda, it is not wrong, tidak salah untuk jadi kaya. Jadi pamerkan diri awak macam orang kaya, bukan beli mahal-mahal, tapi smart, bersih, kemas, wangi dan sebagainya. Macam Najib lah. Kan nampak bersih, smart, kemas, walaupun tak handsome sangat, tapi dia kata aku tak nak panggil lagi Tok Abah ni. Adakah dia kata aku tak handsome? So okey tu dah. So akhirnya yang penting kita overhaul diri kita. So banyak lagi nanti kita bincang, apalagi tip untuk bangunkan diri kita. Tapi ingat, masalah kita sebab kita punya kerugian kegagalan sebab diri kita yang lama. All your problem, kata Einstein, is because of your current thinking. If you change your current thinking, you will solve all your current problem. Itu kata Einstein tahun 50-an. Tapi Tok Abah cakap pada 2021 ini, masalah kamu bukan sebab fikiran saja, sebab hati tak betul. Kepala tak betul, tindak tanduk tak betul, sikap tak betul, hubungan tak betul, ibadah tak betul, doa pun tak betul. Bila kita doakan kawan-kawan kita, sama-sama usahawan, kita doakan kawan kita dalam diam, malaikat turun dari langit mengaminkan doa kita, dan malaikat terus doakan kita apa yang kita doakan untuk kawan. Wahai Allah, jadikan semua usahawan kawan-kawan aku yang usahawan sama dengan aku ni, semua berjaya cemerlang ya Allah. Amin, kata malaikat. Sebab kita doa dalam diam, kita cakap dengan Tuhan saja. Maka malaikat berdoa, wahai Allah, seperti mana Fadilah Kamsah doakan untuk Najib As-Sadaq, kau berikan Fadilah Kamsah perkara yang sama. Wow, that is magical. Itu sebabnya tahun ini, bulan Januari, Tok Abah akan cakap tentang magical. Bagaimana nak selesaikan hidup, bangkit semula secara magic, secara miracle. Sebab hidup kita penuh
magic dan mereka. Cukuplah di sini ya untuk soalan ni, nanti kita sambung lagi insya-Allah. Baik. Saya dengar ni pun Datuk semangat. Sebab Datuk bagi kita satu suntikan yang maksudnya apa pun yang berlaku adalah kita kena suburkan balik diri kita dengan menjaga hati kita. Jadi Datuk bagikan kita tadi rutin harian kita sebagai seorang yang berjaya, and sepatutnya kalau kita ni mengaku kita usahawan, itulah rutin yang kita patut mulakan daripada yang Datuk sebut tadi, nak masuk tidur sampai sarapannya, sampailah ke maghribnya tu yang Datuk terangkan pada kita tadi. Jadi rugi kalau anda tidak catat dan tidak lakukan. Dan kalau kita tak mampu nak lakukan semua, kita mulakan sedikit-sedikit insya-Allah dan saya yakin dan pasti Datuk cakap tadi kan. Tapi Datuk saya ada satu juga nak membalas tadi tu. Orang kata sekarang Datuk tak handsome tak apa. Janji ada KWP. Itu ada kawan kita, ada abang kita. Tak handsome masakan kaya ya. Dia ada dua, tak handsome tak apa janji kaya, dengan tak handsome tak apa janji ada EPF. Okay. Ada EPF ya. Ada tu. Wang kau kalau tak ada EPF tak guna ni. Alah orang kampung aku tu. Okey, jadi kita nak kalau banyak lagi yang kita nak sambung, tapi kita nak memberi laluan dulu kepada kita punya pesanan penaja ni. Jadi saya nak anda stay tune. Kita ada satu video yang kita nak tunjuk, tajuknya curang. Okey, so sekejap saja dan selepas video ni dimainkan lebih kurang 2 minit, kita akan sambung balik dengan soalan yang berikutnya. Macam tadi Datuk cakap, macam mana pula nak serasikan kita dengan pelanggan kita insya-Allah. Okey, kita beri laluan kepada pesanan video ini. Silakan. Senang dalam hati kalau isteri dua. Seronok hidup kalau isteri dua ni. Weh, apa hal dia sedih ni? Daniel. Apa hal ni? Sedih-sedih now. Ini paling tidak ni mesti kau tengok drama Korea kan? Banyak lah kau punya drama Korea. Ni aku sedih ni sebab awet aku curang tu. Dia pergi dengan lelaki lain yang bawa kereta mewah. Kau rasa? Itulah, macam itulah perempuan sekarang kan. Dan tapi kan, engkau ada Honda kot. Come on lah, H. Betul H. S5 tu. Macam ni lah Daniel. Kau kata tadi awet kau Macam mana dengan kau punya tunang kau? Tunang aku, benda boleh dua kot. Berapa nak satu? Itulah kau, dah cakap dengan kau. Jangan buaya-buaya. Kan kau nak sangat buaya kau, padan muka kau. Tak adalah. Macam ginilah. Memang betul apa yang kau buat. Dua tu memang bahagia. Memang bagikan kepada kau kebahagiaan bila kau ada dua. Tapi cuba kau bayangkan, perempuan ni ibarat bisnes. Kalau kau jaga dua, pasti hidup kau mesti serabut. Susah kau nak kena handle tu, kau nak kena handle ni. Banyak sangat perkara yang kau kena buat. Tapi cuba kau fikir balik, kalau kau ada satu je perempuan ataupun satu je bisnes, tak kisahlah, confirm bahagia tu pasti ada kat dalam genggaman tangan kau. Sebab tu orang kata kau kena fokus kepada satu. Buat sampai kau dapat erti kebahagiaan tu. Okey? Kau faham tak ni? Tak guna time aku cakap kau boleh tidur. Okey, tu pesanan dia. Kalau meniaga tu kadang-kadang Datuk, perangai orang kita ni Datuk, dalam satu bisnes pun tak menjadi. Lepas tu mengatakan nak buat 2 bisnes, 3 bisnes, dia sama macam kahwin lah. Satu pun dia tak terjaga, tanggungjawab pun tak terpelihara. Tapi duk pasang tip janda sebelah tu kan. Macam tu Datuk. Jadi sama dengan bisnes. Kan Datuk, dia tak boleh nak, jangan madukan bisnes. Banyak kali saya cakap dengan anak murid saya di kalangan usahawan ni, jangan madukan bisnes. Satu pun tak boleh nak handle. Macam mana nak fokus kepada 2 benda? Jadi macam mana Datuk kalau kita cakap tentang fokus manusia, adakah manusia ni mampu Datuk? Kalau satu yang dia buat pun masih tak membuahkan hasil, tiba-tiba menggatal tangan nak jual kosmetik, kejap dia nampak kawan dia jual tempoyak, nak jual tempoyak. Dia nampak ada orang jual dimsum, dia nak jual dimsum juga. Jadi apa pendapat Datuk? Adakah manusia ni kemampuan dia terlampau tinggi yang dia boleh bawa 2-3 benda dalam satu masa Datuk? Apa pendapat Datuk di situ? Wow, ini soalan yang berat ni sebab dia ada khilaf sikit tu. Artinya both way is correct ya. So saya Tok Abah teringat satu kata-kata, satu hadis lah ya. Nabi bersabda, kita ada satu hati
buat satu kerja pada satu masa. Itu sebabnya bila Tok Abah cakap pada pelajar, motivasi pelajar, jangan dengar muzik sambil belajar. Ya, kalau orang dengar muzik sambil belajar, dia sangka dia belajar 3-4 jam, seronok aja. Tapi dia tak dapat apa-apa. Ya, sebab hatinya dan fokusnya akan lebih kepada yang seronok, iaitu muzik berbanding chemistry, matematik, geografi, sejarah ataupun ekonomi, apa yang dia belajar lah ya. Mana lebih sedap antara chemistry dengan biarkan malamku lebih indah. Ya, Najib memang tak pernah nyanyi, so sebab kita nak tayang kat dia. Entah Haji Najib lagi pandai nyanyi saja nak Saya kacau. boleh menyumbangkan lagu Datuk. Menyumbangkan lagu. Mensumbangkan lagu. So itulah dia. Jadi pada dasarnya memang Nabi pun suruh kita buat satu perkara pada satu masa, kita fokus ya. Ibarat kita ambil lighter lah. Kalau kita goyang-goyangkannya sampai bila pun kertas tu tak terbakar, kita ambil kertas, ambil lighter ya, kita goyangkan sampai besok pun tak terbakar. Kalau kita berhenti kejap, fokus, dia akan terbakar. Samalah kalau kita buat satu benda dengan fokus, sebenarnya kita jangan bawa dunia dalam solat, bawa solat dalam kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan dalam solat, kita fokus, kita khusyuk, kita tumpu satu, maka kita akan dapat kehebatan. Itu satu perspektif yang sangat besar. Tetapi pengalaman pula, ini yang kedua pula. Pengalaman dalam masa pandemik ini, maka ramai orang menyertai, itu maksudlah bisnes-bisnes ni. Sebab dia fokus pada satu cabang bisnes, bila stop, dia makanan tak boleh habis, sampai kosong, sampai lingkup. Dan mereka kata apa? Oh, kita kena at least ada sumber income yang kedua. Tapi disebut sebagai passive income. Bukan dengan usaha siang malam macam kita buat tumpuan yang pertama berniaga, tapi kena ada sumber pendapatan yang pasif. Mungkin melalui pelaburan, mungkin melalui kaedah lain yang banyak sebenarnya sekarang ni. Kalau kita tengok kat internetnya, memang ada beribu-ribu cara untuk dapat passive income. Artinya dengan sedikit usaha tapi ada pendapatan yang berterusan ya. Dalam tidur pun dapat pendapatan. Di samping kita fokus pada satu perkara. Tapi di sini artinya yes, kita kena tumpu pada satu perkara, jangan curang. Tetapi kita kena fikirkan juga sumber pendapatan kedua just in case ya berlaku pandemik ataupun masalah seperti sekarang. So pengajaran dari pandemik, satu dunia mengesahkan bahawa kita kena ada sekurang-kurangnya 2 sumber pendapatan, bukan 2 kerja. Kena faham ya, bukan buat 2 bisnes. Dia nak jual itu, dia nak jual ni. Itu lingkup. Sebab 2 benda yang bersaing. Macam dengar muzik sambil belajar, hancur. You tak dapat apa-apa. Ya, lagu pun bukan jadi penyanyi ya, dan belajar pun tak pandai sangat. Jadi kita tak dapat benda sebab kita ada satu qalbu, ada satu hati buat satu perkara dengan tumpuan, dengan fokus ya, dengan sepenuh hati, insya-Allah berjaya. Tapi ingat, macam mana aku nak pastikan yang satu perkara ni boleh berjaya? Takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. Satu. Yang keduanya, macam mana aku nak pastikan aku berniaga ni, aku tak curang tapi aku boleh hidup. Apa kata Nabi? Nak cemerlang di dunia, kena ada ilmu. Nak cemerlang di akhirat, kena ada ilmu. Jadi artinya, kita kalau nak berjaya dalam bisnes kita, seperti yang dilakukan oleh Haji Najib dan kawan-kawan, laburkan untuk diri dengan belajar dan belajar, pergi kursus, belajar. More learning, more earning, kata guru-guru kita lah. More learning, makin banyak awak belajar, makin banyak pendapatan. More learning, more earning. More learning, more living. Dengan lebih banyak belajar, kita akan hidup dengan lebih bahagia. More learning, more living. Yang ketiga, more learning, more meaning. Dengan lebih ilmu, lebih bermakna hidup kita. Bagi kata Najib awal-awal tadi. Ya, sebaik-baik manusia, orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita kena laburkan diri, laburkan untuk diri kita dengan cari ilmu. Dan yang ketiganya of course lah, ada sifu, ada mentor. Najib, nak kata tua tak tua lagi lah ya, 37-38 tahun. Tapi dia ada guru, ada sifu, ada mentor, masih belajar. Tok Abah, 70 tahun, masih belajar. Semalam kemarin Tok Abah belajar daripada Les Brown, motivator nombor 1 dunia. Tok Abah belajar pula online dengan Deepak Chopra, one of the best
spiritual leader in the world ya. Tok Abang belajar dengan Elizabeth Walker daripada Australia, the best NLP practitioner in Australia. So Tok Abang masih belajar. Tok Abang pernah berguru dengan Tony Robbins ya, masa sampai sebulan masa di Amerika dulu. Tok Abang belajar dengan dia ya. So masa coba balik ke Malaysia, belajar dengan nombor satu motivator pada masa itu tahun 86 ialah Bob Proctor. Sekarang umur dia 86 tahun, masih jadi motivator. Sekarang dianggap sebagai motivator nombor 16 di dunia. Nombor satu is Les Brown. Ya. So itu guru Tok Abah tu ya. Bob Proctor. Masih sehat, masih memberi motivasi, umur 86 tahun, orang Kanada. Artinya apa? Jom terus belajar dan cari ilmu, sebab nak berjaya dunia dan akhirat kena cari ilmu. Dan last, ya, bagaimana kita nak kata untuk pastikan kita berjaya? Ya, tak perlu curang, ya. You pergi kedai, minta gelas satu, you akan dapat gelas. Tapi kalau teh tarik satu, you dapat apa? You dapat teh, ya, dapat air, dapat teh, dapat susu, dapat macam-macam, and then dapat gelas. Jangan minta gelas, minta air, awak akan dapat gelas. Jangan kejar dunia. Dunia lari semakin laju, sabda Nabi. Kejar akhirat. Ya, maka dunia akan datang kat kita. Maksudnya apa? Kita buat apa pun kerana Tuhan, lillahi ta'ala. Ya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk, macam Najib cakap awal-awal tadi, kita tolong orang lain, tolong keluarga. Ya, bukan nak cari sara hidup, tapi nak tukar cara hidup yang Tuhan redha. Bukan nak cari sara hidup, nak cari pendapatan saja, tapi nak buka cara hidup. Your way of living tu. Ya, Islam is the way of living. Ya. So, tukar cara hidup kita agar kejar akhirat. Allah akan pastikan dunia kejar kita. Keuntungan, bisnes maju, kawan baik, badan sehat, kereta bagus, dapat EPF. Sebab awak sendiri yang mencarum ke EPF. Ya. So, orang yang bisnes pun boleh ada EPF. Jangan kata, itu EPF untuk, tak, semua orang kena boleh bayar EPF. You just register untuk bayar EPF, you can get your EPF insyaAllah. Wallahualam. Betul Tok. Sebab tu Datuk, saya pun ada EPF juga. Okay. Yes. Masa depan. Macam Datuk kata tadi, sumber pasif. Jadi kita kena ada menyimpan simpanan kan, fixed deposit ke. So ada banyak cara untuk kita ni nak mencarum. Macam Datuk kata tadi, dua income bukan dua business. Dan saya tertarik juga Datuk, apa yang Datuk huraikan. Dan banyak sangat saya rasa banyak ni nota ni, kalau anda yang sedang mengikuti kita secara live malam ni, pastikan take note dan nanti terus buat apakah things to do. Pastikan tak guna kalau kita belajar banyak benda. Datuk dah bagi kita ilmu, Datuk pun masih belajar. Tadi bila saya dengar macam Datuk kata Bob Proctor, saya pun follow dia punya Instagram, saya tengok dahsyatnya dia. Dah walaupun dah 86 tahun tadi Datuk cakap, yes, dia masih lagi mengajar. Saya membayangkan macam orang macam ni, orang yang luar biasa. Dia mengajar, saya rasa bukan semata-mata untuk kejar duit, tetapi dia nak memberi manfaat. Kalau orang non-Muslim pun faham, apatah lagi kita ni sebagai business owner, founder, yang mana kalau kita berilmu, kita pun boleh share kepada staff kita kurang-kurangnya. Ataupun kalau kita adalah HQ, kita mungkin boleh share kepada para ejen, stokis dengan apa ilmu yang kita dapat daripada Datuk pada malam ni. Dan saya tertarik, saya rasa kalau Datuk tak jawab, saya tak boleh lepaskan Datuk malam ni. Macam mana Datuk tadi nak kata macam mana kita nak serasikan diri kita atau roh kita dengan pelanggan supaya pelanggan suka dengan kita, dan dengan izin Allah Ta'ala pelanggan ni akan membeli barang atau mendapatkan produk kita dan dia pun dapat manfaat, kita pun win-win situation kat situ Datuk. Jadi bagaimana caranya tu Datuk? Soalan ni sangat lekat di hati saya sebab pada tahun 96 saya duduk kat pejabat saya baru beli bangunan ya. Dengan rangka kongsi saya, bangunan 4 tingkat. Masa tu harga murah lah, tahun 96 ya. So masa tu zaman Malaysia, so harga baru 750,000. Sekarang dah 3-4 juta lah ya harga bangunan tu. So sedang saya baru masuk bangunan baru, tiba-tiba datang seorang orang penghulu daripada Muar ya, Allahyarham Haji Talib Muhammad Noh ya. So Haji Talib ni datang tanpa buat appointment, dia cakap kat saya punya PA, aku nak jumpa Fadil Kamsa, aku nak ajar dia ilmu. So PA saya terus ke pejabat saya, Tok, ada orang nak jumpa Tok sebab dia kata nak bagi ilmu. Saya memang pantang kalau orang kata nak bagi ilmu, sebab mak saya pesan
Kalau orang bawa ilmu, orang jual buku ke, jangan tolak. Sebab dia nak bawa ilmu kat kita, jangan tolak. Kalau dah ada buku tu pun, raikan dia. Bagi dia makan ke, bagi minum ke, bagi dia tambang teksi ke, walaupun tak nak beli buku dia. Tapi jangan tidak raikan. Saya kata, okey, mana? Okey, so pendekkan cerita. Datang, aku ni datang demo. Ya, kita nak mengajar awak lah. Dia nak mengajar awak ni tentang bagaimana nak serasikan roh awak dengan semua awak punya audience. Sebab saya semalam saya mimpi, saya tengok awak kat TV, ya, kat forum perdana. Bagus. Tapi ada masanya bila kamu cakap tu, ada masa roh awak sampai dengan roh saya serasi. Ada masanya roh awak tak serasi dengan saya. Jadi saya rasa sangat sedih kalau roh awak tak serasi dengan audience sebab penyampaian awak kurang berkesan. Muka saya terus berbunga-bunga, ya. Saya kata, wow, saya memang, tolong ajar saya. Macam mana nak serasikan roh? Dia bagi saya 5 tip, tapi saya dah perkembangkan dengan belajar, dengan tanya, dengan mengkaji, saya dah dapat 10-11 cara untuk serasikan roh. Apa kesan, belum kita tahu tekniknya, apa kesan kalau roh kita serasi dengan orang lain? Suami isteri yang berkasih sayang. Suami yang berkasih sayang, ya. Suami baru terfikir nak ajak isteri keluar makan malam. Baru terfikir je tiba-tiba isteri kata, yang, bang, B tu mungkin Habibi, mungkin B tu bodoh ke, bongok ke, brengsek ke, tak tahulah B ni, ya. B. Boleh tak kita makan kat luar malam ni? Suami baru nak ajak, tiba-tiba isteri kata, B, jom kita makan luar. Suami kata, ya Allah, yang baru sesaat saya fikir, kita ni memang serasi lah, secucuk lah kita ni. Itu tanda keserasian roh. Ataupun seorang kawan tengah terfikir, tiba-tiba ingat kawan dia. Tiba-tiba ingat kawan lama, tiba-tiba for no reason. And then sebenarnya pun dapat WhatsApp message. Oi, kau hidup lagi ke? Jip, Sadok, kau hidup lagi ke? Kan kau dah mampu? Kawan-kawan MRSM. Oh, kawan MRSM War. Yang dah tak pernah kontak pun, tiba-tiba kontak. Patutlah aku tertinggal kau tadi. Ingat kau pun dah mampu, kau rupanya hidup lagi, ya. Contohlah, contoh. Ini roh serasi. Adik-beradik roh serasi. Baru terfikir saja dapat mesej. Baru terfikir je dapat mesej. Belum cakap dah faham. Belum cakap dah faham. Ini roh yang serasi, ya. Suami isteri, adik-beradik, kawan rapat, mak bapak dengan anak, anak dengan mak bapak. Okey, bagaimana nak serasikan roh kita dengan semua orang, terutamanya dengan pelanggan kita, dengan kawan-kawan seperjuangan, dengan staf kita. Ini pesanan daripada guru saya daripada Muar, ya, Allah yarham. Pertama, doakan orang lain. Doakan orang lain. Dan kata Allahyarham Ustaz Haruddin pula menyokong hakikat ini, bila kita doakan orang lain selama 40 malam berturut-turut, orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Kita pun akan sayang pada orang yang kita doakan. Jangan berhenti kat 40 hari, terus doakan. Berapa orang usahawan doakan customernya? Ada. Berapa orang? Antara anda founder, ya, entrepreneur yang doakan customer awak. Padahal rezeki dari Allah, tapi pendapatan anda sebenarnya sumbernya daripada you punya customer. Berapa orang tiap-tiap malam doakan customernya? Saya dah buat survey, Tok Abah dah buat survey, tak sampai 5%. Usahawan doakan. Bersyukur ke tak bersyukur? Barang siapa yang tidak berterima kasih pada sesama manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Ya, hadis sahih. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih pada manusia. Dan cara kita berterima kasih, kita founder, kita entrepreneur, kita tauke, cara berterima kasih kepada customer, doakan mereka. Bukan sekadar bagi hadiah ke, bagi bonus ke, bagi apa ke. Yes, that will help too. But kita doakan mereka dalam diam. Kan bila doakan orang dalam diam, malaikat turun dari langit mengamik. Okey, ini panjang cerita lah. Okey, pertama, doakan orang lain. Doakan keluarga. Itu sebabnya suami isteri, doa menangkan roh serasi. Adik-beradik, doa menangkan roh serasi. Ya, kawan rapat, doa menangkan roh serasi. Doakan orang lain. Satu. Yang kedua, sama seperti kata Hasan Basri, maafkan semua orang. Dan survey Tok Abah di Malaysia, tak sampai 3% orang yang tiap-tiap malam maafkan semua orang sebelum tidur. Contoh, ya Allah, aku maafkan isteriku, anak-anak, mak bapak, adik-beradik, jiran-jiran, kawan-kawan, pekerja-pekerjaku, aku maafkan semua orang dalam dunia, ya Allah. Jadikan semua orang dalam dunia maafkan aku sekeluarga. Bila kita maafkan orang, Allah akan jadikan orang maafkan kita. Bila kita maafkan orang,
Allah ampunkan dosa kita. Bila kita maafkan orang, hati kita bersih, kepala kita tenang, badan kita sihat, muka kita cantik. Tengoklah muka ni. Muka sebanyak orang kadang kejar tu abah kat pasar raya. Dia kata, Fatah Amin. Kata, bukan, saya bukan Fatah Amin. Saya Failah Kamsah. Ya Allah, sama macam Fatah Amin. Dia kata, saya pun Allah geleng kepala. Saya memang geleng kepala. Najib, kau jangan ketahukan orang tua berdosa. Ya, so itulah dia. So bila kita maafkan orang, muka comel, badan sehat, bila hati bersih, hati kita jadi magnet. Hati kita jadi magnet. Hati bersih tarik sayang, hati bersih tarik hidayah, hati bersih tarik rezeki. Awak entrepreneur, awak founder, awak tauke. So jom kita doakan orang, satu, maafkan orang, dua, bantu orang lain. Sabda Nabi, Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas. Ini orang Kristian, orang Buddhis, orang Hindu, orang apa pun, semua yakin. Ini sabda Nabi. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. So kita bantu orang lain. 3. Nombor 4, didik dan pesan ke orang lain. Nampak orang tak betul, staff kita, customer kita didik. So, sebabnya saya pesan pada semua staff saya, di samping kita berniaga, kita dapat customer, kita doakan mereka, kita didik mereka, kita bagi mereka doa ke, nasihat ke, bagi mereka added value. Bukan sekadar khidmat atau barangan yang kita berikan, produk yang kita berikan pada mereka khidmat, tapi beri mereka friendship, beri mereka persaudaraan, persahabatan dan juga doa dan sebagainya. So didik dan pesan orang lain. 4. Nombor 5, bahagiakan orang lain. Make other people happy. Saya suka sangat buat orang lain tersenyum. Saya suka buat orang lain bahagia. Sebab guru saya pesan kat saya, kepada Tok Abah, cara terbaik untuk bahagiakan diri, bahagiakan orang lain. 5. Yang ke-6, bentuk empathy terhadap orang lain. Orang lain berjaya, kita rasa kita yang berjaya. Sama-sama seronok. Bukannya, macam dia je hebat. Kalau aku pun kalau tak boleh. Tapi aku tak nak. Jangan sampai ada begini. Kalau kita dengki orang berjaya, susah untuk kita berjaya. Tapi kalau kita sokong dan seronok orang lain berjaya, Allah mudahkan kita untuk sama-sama berjaya. So, bentuk empathy. Orang lain berjaya, kita rasa seronok. Orang lain kecewa, gagal, kita rasa sedih macam kita yang gagal dan kita bantu. Orang lain berpoligami, kita rasa bahagia macam kita yang berpoligami. Walaupun kita belum ada kekuatan dan keberanian. Jangan sampai sibuk Najib, jangan lupakan Najib, lupakan. Jangan curang. Ya, okey, nanti bisnes lingkup, ya, banyak kes ya. Okey. So itu yang ke-6, yang ke-7. Ni powerful. Ni Tok Abah belajar daripada ramai guru. Ya, yang ke-7 untuk serukan serasi ialah setiap kali kita jumpa orang, jumpa customer, jumpa klien, jumpa kawan, jumpa pekerja, jumpa siapa-siapa. Sekarang kita jumpa orang, saya jumpa Najib, kalau dulu saya pandang aja. Pandang Najib, oh ini budak ni ya. Oh yang ada dia punya muka kat billboard kat tepi jalan. Aku tengok budak muda ni kan main besar billboard. Aku yang tua bangka billboard tak ada, melampau budak ni. Ya, itu dulu. Tapi kalau sekarang saya pandang aja Najib, saya terus hantar gelombang. Ya Allah, aku sayang, hormat orang ini kerana Kau ya Allah. Engkau tolong dia Najib ni ya Allah. Kalau dia ada masalah, selesaikan. Kalau dia ada kesedihan, gembirakan. Kalau dia ada konflik, damaikan. Kalau dia ada penyakit, Kau sembuhkan ya Allah. Kalau ada hutang, Kau langsaikan. Setiap kali kita jumpa orang, kita hantar gelombang. Ya, wahai Allah, aku sayang, hormat orang depan aku ni kerana Engkau ya Allah. Kalau dia ada masalah, Engkau selesaikan. Jadikan dia orang yang baik ya Allah. Jadikan orang yang positif ya Allah. Sebab sayang menarik sayang. So bila kita hantar gelombang positif, maka kita akan tarik gelombang positif dari dia. Kenapa kita nampak orang kali pertama terus suka? Rupanya orang sana menghantar gelombang yang sama, gelombang suka. Kenapa kadang-kadang kita nampak orang kali pertama terus tak ngam, tak ada chemistry, tak seronok, nak duduk semeja pun tak selesa. Walaupun tak kenal. Kali pertama nampak je, dia okey, nampak senyum-senyum tapi aku tak selesa lah. Sebab orang sana menghantar gelombang yang sama. Ya, so love attracts love, begets love, hatred begets hatred, neutrality begets neutrality. Jadi kalau kita tak ada perasaan kat orang, orang pun tak ada perasaan kat kita. Kalau kita pandang orang terus suka, ada harapan orang tu pun suka kat kita. Sayang menarik sayang. So, hantar gelombang positif. Very powerful. Yang ini akan menyebabkan seluruh kita serasi. Lepas tu, of course lah yang lain tu, buat kerja dalam jamaah, buat kerja sama-sama. Sebenarnya, orang yang kalau masa tidak PKP, kita sembahyang berjamaah, kita rapatkan soft. Kita bahu bertemu bahu. Ya, bila bahu bertemu bahu, kita kontak kita tu akan aura akan berkongsi. Aura positif. Ya kan kita selalu nampak iklan yang ada handphone yang dah tak ada bateri, rapatkan dengan handphone yang penuh bateri, yang tak ada bateri pun recharge.
ada bateri. Dia dapat dia punya aura tu, dapat power, dapat dia punya kuasa, buat kerja dalam jamaah, lepas tu dan satu lagi lah, jangan lupa baca doa tengok cermin. Saya dapat doa tengok cermin masa Tok Abah umur 26 tahun, 6 bulan selepas nikah dengan isteri Tok Abah jumpa makcik yang the only living makcik isteri saya lah, Ibu Zain, orang Johor, semua orang kenal lah Ibu Zain, Allah yarham Ibu Zain. So jumpa Ibu Zain, umur dia masa tu 80-an. So dia kata, siapa ni Nim? Isteri saya dia panggil Nim. Ni Muhammad Fathilah, suami Nim. So Allah yarham Ibu Zain kata, oh handsome. Dia kata, saya tak perasan, oh handsome. So lepas tu dia tanya, okay Muhammad Fathilah, you read, dia bagi Tok Abah satu stiker and she spoke English to me. And Muhammad Fathilah, please read this doa until you die. Doa yang Tok Abah dapat masa umur Tok Abah 26. Tok Abah nikah umur 25 tahun 5 bulan. 6 bulan, 25 tahun setengah, sebab nak ikut sunnah Nabi, nikah umur 25. So masa jumpa dia 6 bulan selepas kahwin, so dia bagi satu doa tengok cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Kalau semua entrepreneur, semua founder, semua businessman yang depan Tok Abah ni, yang orang Islam baca doa ni. Baca doa ni, tengok setiap kali tengok cermin. Dan Tok Abah dapat survey, adalah 3-4% orang Islam di Malaysia yang baca doa ni masa tengok cermin. Padahal doa ni diajar di tadika. So tengok je cermin terus. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Google doa tengok cermin. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Apa jadi? Muka makin comel, akhlak makin baik. What a combination sebagai entrepreneur, sebagai businessman, sebagai founder. Awak muka comel, pekerja sayang, customer sayang, roh jadi serasi sebab muka awak, muka orang yang ada rezeki lah, muka rezeki kata orang tu So baca doa tengok cermin dan sebagainya. Dan lepas semua usaha tu habis, tuntas akal, baru tawakal. Dah habis semua usaha, barulah berserah pada Allah. You'll be in the right mood, in the right situation untuk serasikan roh anda dengan siapa-siapa depan anda, terutamanya orang tersayang dan para pelanggan, customer dan sebagainya. Wallahualam. Allah, kan, kalau kita lihat Datuk, banyak tu ilmu-ilmu yang Datuk berikan pada kita. So saya rasa tidak ada alasan lagi untuk kita nak give up. Tidak ada alasan lagi untuk kita pasrah, dah tak nak bangkit. Kan apa yang diperkatakan, apa yang Datuk berikan kita ke malam ni kan, dan terutama yang last sekali tu, macam mana nak serasi. Patutlah Datuk, kadang-kadang saya tengah fikir malam ni nak makan nasi ayam. Tiba-tiba mak tu tanya, bang, malam ni nak buat apa? Nasi lemak ke nasi ayam? Allah macam selamat. kan, dari rezeki lah Datuk dapat nasi ayam petang tadi. Yes. Okay. Yes. Sebab kita serasi. Apatah lagi kalau kita boleh. Itu bukan kebetulan tu. Itu memang Allah rancang. Jadi kalau lah kita boleh buat benda yang sama kepada pelanggan kita, pelanggan boleh rasa kita buat pemasaran bukan hanya nak menjual barang, bukan mengambil kesempatan, tapi pelanggan ni boleh dapat rasa kasih sayang kita sebagai seorang usahawan, memberikan dia manfaat. Saya rasa Datuk, dia akan melekat dengan kita sampai bila-bila. Jadi untuk kesimpulan kalau nak ikutkan masa kita, memang banyak kita nak tanya, tapi saya rasa terlalu macam singkat masa kita malam ni. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkati masa yang ada, berkati masa yang kita ada ini supaya bermanfaat. Jadi saya nak berikan yang satu kesimpulan yang terakhir, beri peluang kepada Datuk membuat kesimpulan. Jadi apakah benda ataupun perkara yang untuk usahawan ni lakukan walaupun di era kita berdepan dengan COVID, Datuk, yang kita pun tak tahu, tak pasti sampai bila, kesudahannya bila. Kita tak sangka Allah Ta'ala hantarkan makhluk yang langsung kita tak nampak. Dan kadang-kadang kita pun langsung tak tahu dia dah ada ke tidak dalam badan kita. Dan hari ini kes semakin tinggi dan kita nak melihat bagaimana kita sebagai seorang manusia hari ini, kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai usahawan, bagaimana untuk terus bangkit, terutama di tahun 2021 yang penuh dengan cabaran, tetapi saya yakin Datuk, pasti akan ada banyak peluang di situ, seperti mana Allah Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesusahan, di situlah ada kesenangan. Jadi saya memberikan Datuk peluang untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita pada malam ni. Dipersilakan Datuk. Allahumma selamat. Baguslah. So satu kesimpulan yang Tok Abah nampak yang relevan untuk kita semua.
untuk Tok Abah pun yang dah tua bangka ni pun ialah, sebenarnya kalau kita tengok seorang baby, Tok Abah ada 2 orang cucu sekarang yang umurnya 11 bulan, dua-dua setengah berdiri, jatuh, baru nak belajar berdiri dan nak berjalan akhirnya. Tapi biasanya dalam setahun, 13 bulan, 14 bulan mereka akan dapat berlari lah dengan izin Allah. So ikut kajian, seorang baby akan jatuh bangun minimum 1000 kali sebelum dapat berjalan dan berlari. Dan baby tak pernah give up. Baby tu tak pernah give up, dia jatuh, dia bangun, dia menangis, dia bangun, akhirnya dia berlari. Sampailah sekarang. Dan kena ingat, baby tu ialah anda. Anda dulu pernah jadi baby tau. Baby Najib As-Sadaq, dulu anak sulung ni comel tau. Dululah, sekarang macam inilah. Dulu comel sangat. Anak sulung hanya yang dimanjakan, ditatang macam minyak yang penuh, masya-Allah. So macam Profesor Tok Abah cakap kat Tok Abah lah, you bring out the baby in you, Muhammad, bring out the baby in you. When you were a baby, you fall down from 1,000 to 3,000 times before you can run. So the baby is still in you. Sifat baby itu masih ada dalam diri kita. Sebabnya orang Islam kata, Nabi kata apa? Barang siapa yang berpuasa 1 bulan dengan penuh ihtisab, dengan berharap, dengan taat, maka di pagi raya semua dosanya terampun, dia bersih macam baby. Orang yang balik umrah yang makbul, balik haji yang mabrur, apa kata ulama beritahu? Kita akan semua dosa terampun, kita bersih macam baby. Siapa kata tidak ada sifat baby dalam diri kita? So the baby is still in you. So sampai pakar psikologi kata, in every man there is a small baby boy. In every woman there is a small baby. Therefore, para usahawan yang saya mulakan, yang Tok Abah mulakan, jom keluarkan balik semangat baby yang ada dalam diri kita. Masih ada, tapi ditutup oleh macam-macam benda lah. So kalau masa awak umur 12 bulan sanggup jatuh bangun 1000 kali, tak give up. Sekarang dah umur 25, 30, 35, 40. Apa? Hoi, kawan, hoi. Takkanlah jatuh 2, 3, 4 kali terus give up. Come on man, bring out the ni bukan orang lain. Ni bukan ikut perangai orang lain. Perangai awak yang original. You keluarkan balik. 1. Jangan kata, itu lain. Jangan kata lain. Itu sama. Cuma awak tak perasan. 1. Yang kedua, please lah. Your current problem is because of the current you. Tok Abah dah cakap tadi. Cuma nak rumuskan balik. Kita yang ada sekarang, kita ada masalah sebab hati tak betul, kepala tak betul, badan tak betul, sikap tak betul, niat tak betul, pandang orang. Mata kita pun mata lalat. Mata lalat datang daripada hati yang kotor. Hati kotor, mata lalat. Mata lalat, mata langaut. Nampak busuk aja, nampak buruk aja, nampak tai, nampak najis, nampak kotor saja. Jom kita bersihkan hati kita supaya mata kita mata lebah. Mata lebah tengok semua baik. Nampak orang tu baik, nampak orang ni potensi baik. Ni aku boleh dapat jadi kawan ni. Dia nampak kebaikan orang. Bila kita nampak di luar kita nampak kebaikan, that means hati kita bersih. Dan hati bersih jadi magnet menarik semua rezeki, semua kehebatan dan hidayah dari Tuhan. Bila hidayah turun ke awak, semua masalah awak selesai. You can bangkit semula dari apapun yang you hadapi. Ini bukan teori, bukan cakap, bukan motivasi. Tidak. Ini hakikat yang kita terlepas pandang. Itu sebabnya bila Najib 2-3 kali pesan tadi. Ilmu itu ibarat kuda sebenarnya. Kuda yang liar. Kata Nabi, kena catat. Jadi kalau ada yang mencatat ni, tapi tak apalah. Cari peluang, saya tahu ni dirakamkan. So cari peluang untuk mereka dapat tengok lagi dan mencatat lain kali. Dan kat dia punya gadget ke, kat dia punya iPad ke, ataupun kat atas buku ke, tak kisah. Tapi catat. Kalau tidak, you akan lupa. Jadi kita, dan tolong ya, untuk berjaya, untuk bangkit semula. Tolong buat pelaburan untuk diri awak. Belajar dari kesilapan dan belajar daripada sifu, daripada orang yang tahu. Don't reinvent the wheel. Jangan terpaksa, tak apalah, kita kena belajar dari pengalaman. Kau nak hidup berapa ratus tahun untuk dapat semua pengalaman. Pengalaman orang lain dah ada. Dah ribu-ribu pengalaman orang dah ada. Ambil belajar dari pengalaman orang lain. Jangan ulang kesilapan yang sama. So ada sifu, ada guru, ada mentor. So itu sangat penting dan akhir sekali itulah. Tolong seimbangkan hidup ini. Jangan sibuk kejar dunia, awak akan penat, awak akan stres, awak akan gagal. Kejar akhirat. Buat apa pun, bak kata Najib tadi, lillahi ta'ala. Bukan sekadar nak cari rezeki saja. Yes, of course kita nak cari rezeki. Itu jihad. Tapi kita nak cari persahabatan, kita nak dapat reda Allah, kita nak dapat kawan, kita nak berterusan. Dan Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Tidak akan miskin orang yang bersedekah menolong orang lain. Kecuali bertambah. So kita sedekah. Infak. Kalau kita punya pendapatan, aku nak 10%, aku nak sedekahkan pada orang miskin. No matter what happens, 10%. This is apa yang dilakukan oleh
Tan Sri Syed Mukhtar Bukhari, ya. Daripada dia umur 25 tahun start berniaga sampailah sekarang, at least 10% of dia punya keuntungan diinfakkan untuk bantu orang lain. Tengok, it grows and grows and grows and grows, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. So seimbangkan, dan yang paling penting, kecemerlangan bermula di rumah. So pastikan dapat sokongan keluarga, sokongan isteri kalau laki-laki, sokongan suami kalau perempuan, redha dan sokongan mak bapak kalau awak orang bujang. Cari jalan supaya mak bapak redha awak berniaga. Saya nak berhenti, saya dulu profesor kat universiti, ya, gaji dah 10,000 masa tu. Tahun 92, ya, dah 10,000 tahun 92, macam 50,000 sekarang dia punya purchasing power, lebih kot, ya. So saya cakap, Pak, saya nak berhenti kerja, saya nak berniaga. Kau bodoh ke gila? Bapak saya masih hidup, masih sihat, 92 tahun sekarang. Kau bodoh ke gila, Fadilah? Apa gaji kau berapa? 10,000, Pak. Habis 10,000 kan banyak, kenapa kau nak berhenti? Tak apalah, Pak, sebab saya nak jadi usahawan, nak tolong ramai orang lagi, tak, Pak. Bapak tak setuju. Bapak saya punya, saya minta izin tu. Lepas tu saya tanya, Mak, saya nak berhenti kerja daripada UPM, pencara, saya nak berniaga, Mak. Mak saya senyum, pergilah, Mak Fadilah. Mak doakan kau berjaya. Mak kata, pergilah. Mak doakan kau berjaya. Bapak kata, kau bodoh ke gila? Sebelum saya bersara, masa saya jadi pensyarah, saya bagi bapak saya 1,000, mak saya 1,000. Ya, gaji saya 10,000 lebih, dengan isteri saya pun lebih kurang gaji begitu. So bolehlah, ya. So bila bulan pertama saya keluar saja, saya dapat pendapatan, alhamdulillah, meniaga kan. Macam saya buat jadi konsultan bisnes, jadi saya bagi bapak saya 1,500, mak saya 1,500. Kau salah kira ke apa ni? Kau bagi mak kau berapa? 1,500. Kau bagi aku pun lebih ni. Kau salah kira ke apa ni? Tak, Pak. Dulu saya makan gaji, saya bagi bapak 1,000. Nah, Mak, sekarang saya dah kerja sendiri, saya boleh bagi 1,500. Kalau macam ni, kenapa kau tak berhenti dari dulu? Kenapa tak berhenti dari dulu? Bagus. Kau ni kenapa berhenti sekarang? Kau ni apalah? Saya nak berhenti, dia kata, kau gila ke bodoh? Bapak aku, comel bapak aku. Dan bapak saya masih sihat. Umur dia sekarang 90. Alhamdulillah. Tahun. Alhamdulillah, syukur. Mak saya dah meninggal, ya. So isunya, so bila mak bapak redha, sebab ni sabda Nabi. So please, ya, anak-anak yang berniaga, jangan sampai mak bapak tak redha. Pujuk, cari jalan. Ada jalan. Nak 1,000 daya, tak nak ada 1 bilion alasan. Nak 1,000 daya, ya, buat 1,000 cara. InsyaAllah akan berjaya. So bila redha Allah kepada seorang anak, bergantung pada redha ibu bapa. Jadi kalau mak bapak sokong kita, kita akan berniaga, akan maju, ya. Kalau isteri sokong suami, suami sokong isteri, insya-Allah akan maju. Otherwise, you have problem. So ini dia, dan seimbangkan hidup di rumah, seimbangkan hidup dunia dan akhirat, seimbangkan hidup, ya, artinya work life integration. So anda akan berjaya, ya. All the best, ya, mudah-mudahan kita bersama. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Datuk, sebagai penutup, kalau boleh minta Datuk membacakan sedikit doa untuk kami semua, Datuk, untuk semua yang berada di sini, insya-Allah. Silakan, Datuk. Baik, okey. Sama-sama kita berdoa, ya. Kita bersihkan hati kita, kita tuluskan hati kita. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, sebab doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman, ya. Sama-sama kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafillah. Alhamdulillah min hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman akhirna jannata mal iman. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatin rijal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, terima kasih banyak atas perkongsian ilmu. Mudah-mudahan apa yang Datuk berikan pada kita semua ini, apa yang Datuk ajarkan, insya-Allah mudah-mudahan diberkati ilmu ini semua, insya-Allah. Jadi Datuk, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya mendoakan Datuk dipanjangkan umur, berkah dunia akhirat, terus dapat menyebarkan ilmunya Datuk. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa dengan kami semua pada malam ini Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik hadirin yang saya hormati, banyak kan ilmu kita dapat malam ni, tak guna kalau kita tak catatkan. Kalau anda mungkin dah tonton ni nanti dan anda rasa ada terlepas poin, you all boleh tonton balik semula lepas tu. Dan saya tertarik dengan apa, saya nak ambil masa anda lebih kurang seminit. Okey, saya tertarik dengan apa yang Datuk cakap tadi. Buat apa kita mengambil masa terlalu lama untuk belajar daripada pengalaman sendiri yang mungkin mengambil masa 20, 30, 40 tahun tapi masih lagi tak berjaya. Why not kita mengambil pengalaman daripada mereka yang dah lalu, mereka yang telah pun berjaya. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, anda tengok sendiri apa yang kami di Momentum Internet buat. Kita membantu ramai usahawan untuk melonjakkan sale, belajar strategi pemasaran yang betul, belajar bagaimana nak menambah nilai kepada pelanggan, belajar bagaimana untuk nak tulis copywriting, nak mengayat pelanggan supaya pelanggan dapat rasa yang kita ni boleh bantu dia. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan lakukan sesi ini di dalam sesi Roket Pemasaran Momentum, tarik 10 kali ganda, lebih ramai pelanggan insya-Allah yang akan kita jalankan pada 6 dan 7 Februari 2021. Dan saya nak bagi tahu kita masih lagi buka untuk tajaan hadir ke kelas ini selama 2 hari yang bernilai RM10,000. Anda hanya perlu bayar dia punya kos pengurusan sahaja. Buat masa sekarang mungkin RM20 ataupun RM30. Tengok mana yang masih valid. Serendah yang tu saja untuk pengurusan kita dan juga nak memberikan anda e-workbook insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan ilmu yang kita ada malam ni dan ilmu yang kita akan buat di pada sesi kelas akan datang iaitu RPM, dan anda boleh daftar segera dapatkan tajaan ni di naktarikpelanggan.com. Saya doakan anda berjaya, anda kaya dan insya-Allah saya harap kita dapat berjumpa lagi di pada masa akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.